لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدي والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى، ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما بعد، InsyaAllah kita sambung lagi. Kita mula hadis yang pertama daripada hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa ulumihi muttasilin ilaihi, qala bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Silakan baca, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bisanadikumul muttasilatul ila al-imami Abi Muhammad Abdul radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum fid darain amin fi kitabihi jam'in nihayah fil bad'i wal khairi wal ghayah ila an qala bismillahirrahmanirrahim an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali dhawati al-'adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra qala ma ana biqari' qala fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minni al-juhda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari' فأخذني وغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني وغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتكري الضيف فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد كان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا وأزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب رضي الله تعالى عنه وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. Bila qala radhiyallahu ta'ala anhu an Aisyah ummul mu'min. Hadis ni diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang kita tahu, Siti Aisyah radhiyallahu anha dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul ataupun duduk sebumbung dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu di Madinah. Itu selepas kepulangan baginda Nabi SAW daripada peperangan Badar. Jadi hadis ni tidak perlu dipertikaikan sangat sebab Nabi kita SAW berlaku pun Nabi menceritakan balik kepada sahabat-sahabat dia. Jadi hanya orang yang mempertikaikan benda-benda lagu itu sahaja yang mempertikaikan hadis ini. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihatu fi naum. Yang pertama sekali dimulakan dengan dia akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu, itulah mimpi yang elok, mimpi yang baik di dalam tidur. Mana permulaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu itu ialah mimpi. Jadi kita tahu bahawasanya mimpi para nabi radhiyallahu taala alaihim ini ialah wahyu daripada Allah. Jadi sebelum datang wahyu al-jali, datang juga dulu wahyu yang secara mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka adalah baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa baginda tidak melihat suatu mimpi melainkan akan datang mimpi itu, kenyataan mimpi itu akan datang seperti cerah, seperti cahaya subuh membelah di waktu siang. Mana terang benderang, cerahnya apa yang berlaku dalam mimpi itu berlaku dengan terang. Ini kata ulama menunjukkan sucinya hati seorang nabi dan para nabi radhiyallahu alaihim. Berbeza dengan mimpi orang lain. Mimpi orang yang tidak nabi itu dia berselindung, katanya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus yang dimakamkan dekat Sayyidah Zainab tu. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus kata, kalau mimpi orang lain tu dia banyak dihijab dengan misal dan sebagainya. Contohnya seorang yang bermimpi lihat dia bunuh ular. Contohnya. Jadi sebenarnya mimpi itu kalau kita memerlukan kepada huraian dan tafsir, bahawasanya dia menang ke atas musuhnya. Jadi sebenarnya tidak begitu bagi mimpi para nabi. Mimpi para nabi itu jelas. Sebab tidak ada gangguan, tidak ada, sebab menunjukkan tenangnya hati, bersucinya hati para nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Jadi permulaan wahyu itu dengan mimpi yang baik di dalam tidur. Jadi bila bermula itu disebut oleh para ulama ahli sirah dan tahunya Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu dan syarah pada bahawasanya bermula mimpi itu pada usia Nabi SAW cukup 40 tahun. Iaitu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Jadi turun tu mana selama pada bulan Rabiul Awal sehinggalah kepada masuk kepada menerima wahyu Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Jadi daripada bulan Ramadan sehinggalah daripada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu sehingga bulan Ramadan ada 6 bulan. Ada 6 bulan tempoh masanya. Jadi itu daripada inilah kata yang setengah ulama mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang baik itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu daripada satu bahagian daripada 46 juzuk daripada kenabian. Jadi setengah ulama
mentafsirkan 1/46 itu, maksudnya mula nak Nabi SAW menerima wahyu itu pada usia 40 tahun dan Nabi menerima Al-Quran itu pada usia 40. Kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Datang terang benderang kenyataannya seperti waktu cahaya fajar pada waktu subuh terang membuka, mencerahkan suasana. Thumma hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian timbul kasih cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersendirian, untuk menjauhkan diri pada manusia. Jadi banyak perkara yang berlaku disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab kitab-kitab khasais. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 6 bulan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara-suara batu dan sebagainya memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Jadi pada masa itu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam berasa asing. Berasa asing duduk di kawasan orang ramai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Maka adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berkhulwah, mana mengasingkan diri, bersunyi-sunyian di dalam gua Hira. Yang mana gua tu namanya Hira. Fa yatahannathu fihi. Lalu baginda beribadah. Baginda memutuskan diri di dalamnya. Maknanya tahannatha mana memutuskan. Atau manusia dalam tafsiran tu, ini dia panggil wahwa ta'abbud tu idraj daripada perawi. Idraj daripada perawi. Apa makna idraj daripada perawi? Huraian tafsir daripada perawi menerangkan makna makna at-tahannuth. Wa huwa at-ta'abbud. Itulah beribadah. Al-layali zawatil adad. Yang mana dengan bilangan malam-malam yang mempunyai bilangan tertentu. Baik. Pertama sekali, para alim ulama radhiyallahu alaihim membahaskan apakah yang dimaksudkan ibadah di dalam masa ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi menerima wahyu ataupun belum lagi menerima syariat. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah di Gua Hira pada ketika ini? Jadi banyaklah uraian yang disebut, antara yang disebut oleh al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami' dan lainnya, bahawasanya yang maksud daripada ibadah ini antaranya pendapat pertama beribadah mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu satu pendapat. Yang kedua yang disebut oleh guru kita, ada disebutnya maksud ibadah itu ialah memperhatikan kejadian langit dan bumi. Tafakkur fi malakutis samawati wal ard. Dan memang itu at-tafakkur fi malakutis samawati wal ard itu juga daripada syariat ataupun daripada perkara yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Jadi yang kedua, memperhatikan kejadian langit dan bumi. Itu maksud ibadah di dalam masa Nabi SAW beribadah di Gua Hira. Satu lagi disebut oleh guru kita Syekh Dr. Ahmad Umar Hashim hafizahullah taala ketika dia mengajarkan Sahih Bukhari di Masjid Azhar, ialah maksud ibadah di situ ialah memelihat kepada Al-Kaabah Al-Musharrafah. Daripada pintu Gua Hira itu setrik nampaknya tepat pada Al-Kaabah Al-Musharrafah. Itu pada zaman dahulu. Bahkan kata Dr. Ahmad Umar Hashim hafizahullah taala, kerana dia dikurniakan oleh Allah Ta'ala ketika dia berada di tahun kuliah. Masih lagi di S1 katanya orang Indonesia. Masih dalam peringkat kuliah. Itu mendapat kurnia Allah Ta'ala melalui kuliah Usuluddin, dapat menunaikan fardu haji. Jadi kata beliau, dia naik panjat Gua Hira pada rihlah haji yang pertama itu, dan dia melihat di pintu gua itu sebelum ada bangunan, sebelum ada hotel-hotel tinggi ini, dia nampak daripada Gua Hira itu Al-Kaabah Al-Musharrafah. Jadi Al-Kaabah Al-Musharrafah itu nampak langsung. Jadi maksud ibadah itu ialah an-nadharu ila Al-Kaabah Al-Musharrafah. Tapi disebut dalam kitab apa dia ni, sama ada dalam Fathul Bari ataupun dalam kitab Bahjatun Nufus, disebutkan satu pendapat yang keempat, bahawasanya kata Imam Tajuddin Subki kata tawakuf lebih baik.
Dalam jawab-jawab kita tawakuf. Tak perlu kita tentukan apakah ibadah baginda Rasulullah SAW sebelum terima wahyu tu. Tawakuf tu makna kita stop. Sebab tak ada dalil. Cuma ada disebut dalam Bahjatun Nufus ataupun disebut di dalam kitab Fathul Bari yang dimaksudkan ibadah itu ialah menjauhkan diri daripada ahli maksiat. Ahli diri itu juga termasuk daripada ibadah. Mana kita mengasingkan diri daripada ahli maksiat, kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah. Benar, boleh kita tafsirkan. Jadi yang dimaksudkan hari ini wahwa ta'abbudu al-layali adawatil adad. Berapakah bilangan hari itu? Jadi kata ulamanya hari malam-malam yang mempunyai bilangan. Maksudnya Nabi SAW bermalam di Gua Hira. Jadi katanya bermula dengan sehari semalaman. Kemudian Nabi balik kembali. Kemudian 2-3 hari 3 malam. Kemudiannya seminggu. Kemudiannya 10 hari. Kemudiannya begitulah naik meningkat sehinggalah sampai kepada pada bulan Ramadan itu Nabi SAW berada di Gua Hira selama 40 malam. Selama 40 malam. Jadi naik bilangan hari itu kita tengok ada syarah lah. Inilah bilangan yang diambil oleh ulama-ulama al-suluh dan jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu mengikut tertib keluar tu. Sehari semalam dulu, 3 hari pula semua sekali tu. Itu diambil daripada hadis ini ataupun peristiwa ni. Qabla an yanzi'a ila aliman, Nabi bermalam di Gua Hira sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam pulang. Maksud yanzi'a tu pulang lah, bukan cabut balik. Maknanya pulang kepada ahli keluarga baginda. Wa yatazawwadu lidai, dan Nabi membuat berbekal untuk demikian tu. Mana pergi ke Gua Hira dengan membawa bekal. Jadi disebut dalam kitab sirah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa daging kering dan sebagainya untuk pergi ke Gua Hira. Jadi sebenarnya pada ketika itu, pada permulaan awal-awal Nabi berada di Gua Hira, bukan Nabi seorang sahaja yang ada di Jabal Nur pada ketika itu. Ada lagi seorang al-mutahannif. Al-mutahannif mana orang yang mengikut agama Nabi Hanif, Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Amr ibn Nufail, bapa saudara kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Zaid ibn Amr ibn Nufail juga berada di Gua Hira pada ketika itu. Pada awal-awal Nabi berada di Gua Hira, Nabi bertemu dengan Zaid bin Amr ibn Nufail, juga ada di kaki bukit itu. Ada di kawasan bukit itu juga. Dipanggil al-mutahannifun. Orang-orang yang mencari syariat Nabi Ibrahim, orang-orang yang mencari syariat Hanifiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi diceritakan dalam kitab sirah bahawasanya Nabi SAW menawarkan bekal baginda SAW kepada Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Amr ibn Nufail, iaitu bapa saudara Sayyidina Umar. Ayahanda kepada Sayyidina Sa'id ibn Zaid, salah seorang daripada al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. Ayah kepada Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Lalu Nabi tawarkan daging itu kepada Sayyidina Zaid ibn Amr ibn Nufail. Maka katanya Sayyidina Zaid ataupun Zaid ibn Amr ibn Nufail, dia ahli fatrah, dia wafat sebelum Nabi menerima wahyu. Dia kata, kaum kamu memakan sembelihan yang disembah kepada berhala. Aku tak nak makan sembelihan yang disembah kepada berhala. Jadi dia menyangkakan bahawasanya sembelihan yang daging yang dibawa oleh Nabi juga disembelih dengan nama berhala, sedangkan dia tidak mahu. Sebab dia orang yang ahli tauhid. Itu mana sudah ada lagi baqaya al-Hanifiyah pada masa itu. Masih ada kesan-kesan peninggalan Nabi Ibrahim masih ada di negeri Mekah pada masa itu. Jadi tokoh yang kita sebutkan ni, Zaid ibn Amr ibn Nufail ni wafat sebelum Nabi menerima wahyu. Wafat di tengah jalan di antara Syam dan juga Tanah Arab. Baik, dia tidak sempat bercuma, dia nak cari Nabi SAW. Dia pergi ke Syam untuk mencari kenabian. Bukan dia cari nak jadi Nabi, dia nak cari agama
Nabi yang sebenar. Akhir sekalinya diisyaratkan oleh pendeta-pendeta negeri Syam bahawa setelah Nabi akhir zaman akan keluar di negeri kamu, maka dia berpatah balik dan mati wafat di tengah jalan. Maka Nabi SAW bersabda kepada Sa'id bin Zaid dan kepada Umar bin Khattab, dia kata yub'atsu ummatan wahdahu. Yani dia itu, sahabat dia Sayyidina Zaid ibn Amr bin Nufail itu akan dibangkitkan sebagai umat dia seorang, maksud dia ahli fatrah lah. Dia tidak termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam Khadijah pula fa yatazawwaju li itu juga hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghar Hira. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda oleh kebenaran. Mana datang wahyu, datangnya malaikat Jibril yang bawa kebenaran. Wa huwa fi ghar Hira wal hal baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua Hira. Faja'ahul malaku. Maka datanglah kepada baginda malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam lil ahdi. Faqala iqra, maka berkatalah malaikat, bacalah olehmu. Faqala iqra, faqala ma ana biqari'in. Maka Nabi SAW menjawab, tiadalah saya tahu membaca. Qala fa'akhadhani, lalu dia mengambil akan daku. Faghattani, lalu ia memeluk akan daku. Ataupun dia memerah akan daku. Dia memeluk dan memerah aku. Mana dia peluk aku dan dia seolah-olah dia memerah akan daku. Hatta balagha minnil jahda. Sehingga sampailah daripada aku akan jahda. Jahda ada dua riwayat dah. Ada riwayat dengan baris atas, ada riwayat dengan baris dhammah. Jahda dengan juhda. Dua-duanya makna taqah. Thumma arsalani ay thumma atlaqani. Kemudian Sayyidina Jibril melepaskan saya. Lepas dia peluk sehingga saya berasa susah dan amat sangat. Jadi ada balagha jahda, jadi mana balagha jahidan, mana nyusah, sangat susah. Ada riwayat balagha minil juhdu fa'il. Ala annahu fa'il, ada riwayat juga. Allah. Thumma arsalani faqala iqra. Kata bacalah olehmu. Faqultu ma ana biqari'in. Lalu berkatalah aku, tiadalah aku tahu membaca. Aku bukan seorang yang tahu membaca. Fa'akhadhani faghattani tsaniyata. Lalu dia mengambil akan daku. Malaikat itu mengambil akan daku. Faghattani tsaniyata. Lalu dia menutupi ataupun dia memeluk akan daku untuk kali yang kedua. Hatta balagha min jahda. Hingga sampailah kepada aku oleh kesusahan. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Faqala iqra, untuk kali yang ketiga. Faqultu ma ana biqari'in. Lalu aku berkata, apa tiadalah aku tahu membaca. Fa'akhadhani faghattani tsalitsata. Jadi para alim ulama ahli tarbiyah mengambil daripada peristiwa ini bahawasanya ta'dib itu hanya setakat 3 kali sahaja. Ta'dib mana kita ta'dib bagi seorang pelajar itu tidak boleh lebih daripada 3 kali. Maknanya kalau seseorang itu melakukan kesilapan ataupun tidak melakukan seperti mana, itu hanya setakat 3 kali. Kalau diberi tunjuk ajar, itu diambil ulama mengambil istifadah daripada peristiwa permulaan wahyu ini. Thumma arsalani, pada kali yang ketiga dia lepaskan aku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Dalam riwayat lain, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kata Jibril, kata malaikat, bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia, bangsa manusia daripada alaq, daripada apa dia ni, daripada darah ataupun daripada darah yang tergantung yang menempel di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah olehmu walhal Tuhan kamulah yang maha mulia, allazi 'allama bil qalam, yang mana telah mengajarkan manusia dengan tulisan, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan perkara yang tidak diketahui. Ini satu ayat yang sangat besar yang mengajar pada kita tentang ilmu, tentang perlunya menuntut ilmu dan dengan wasilah Iqra. Jadi kata guru kami
Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala ketika mana dia mengajarkan hadis ini, kitab ini dulu, dia kata dia telah menukilkan satu perkataan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali As-Saqqa hafizahullah taala. Kata Syekh Muhammad Ghazali, ummatuna la taqra. Masalah umat kita, umat Islam, umat Iqra, umat Nabi Muhammad SAW, umat yang diturunkan ayat Quran kepada dia, ummatuna la taqra, katanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Walladhi yaqra la yafham. Jadi kata kebanyakan umat ini tidak membaca. Tidak menuntut ilmu. Yang membaca yang sedikit. Mana sedikit yang membaca, alladhi yaqra la yafham. Yang baca pula tak faham. Mana tidak memahami dengan sebenar-benar kepahaman. Mana tidak belajar dengan sepenuhnya. Tidak memahami secara mendalam. Baca gitu-gitu lah. Mana tidak memahami secara mendalam. Walladhi yaqra la yafham. Walladhi yafham la ya'mal. Yang faham pula tak beramal, kata. Masalah. Pertama ni tak belajar, tak baca. Lepas tu yang baca pula tak faham. Yang faham pula tak beramal. Walladhi yafham la ya'mal. Lepas tu, walladhi ya'mal la yukhlis. Yang beramal pula tak ikhlas. Itu azamat. Kata-kata krisis dalam umat sekarang. Jadi umat yang diturunkan wahyu Iqra ini, pertamanya ramai yang tidak membaca. Yang kedua tidak mahu memahami. Yang ketiga tidak mahu beramal. Yang keempat tidak mahu mengikhlaskan dirinya dalam amalan. Itu yang dinukilkan oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari daripada guru kita Syekh Muhammad, guru beliau Syekh Muhammad Al-Ghazali As-Saqqa rahimahullahu ta'ala. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuhu fuaduhu. Maka kembalilah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat tadi, dengan wahyu tadi, dengan ayat-ayat tadi, yarjuhu fuaduhu, hal keadaan jumlah fi'liyah iaitu selepas daripada makrifah. Mana jumlah itu jadi hal, mana hal keadaan bergegar hati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan takut kerana pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang tidak pernah dialami oleh manusia biasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam balik dengan rasa takut. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke atas Siti Khadijah radhiyallahu anha di rumahnya, balik pulang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala zammiluni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selimutilah akan daku, ai fazammaluhu. Lalu mereka menyelimutikan baginda. Ada orang tanya, kan Siti Khadijah seorang saja, siapa lagi ada? Orang mempertikam ni banyak. Zammalu tu kan ramai. Jadi pertama sekali kita kena ingat, dalam rumah tangga Nabi SAW itu bukan Nabi saja yang ada. Bukan Siti Khadijah ada. Ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada lagi Sayyidina Zaid bin Harithah, ada lagi Ummu Aiman, ada lagi orang-orang yang mana menjadi ahli keluarga. Anak-anak Siti Khadijah pun ada juga anak-anak tiri dan sebagainya. Jadi jangan pula kita tanya, ni kata jumpa dengan Siti Khadijah. Ni kenapa guna jamak ni? Tak ada masalah. Nak guna sebagai hakikat pun tak apa. Nak guna sebagai majah pun tak apa. Kalau hakikat, mana kita kata memang ramai orang. Ahli keluarga Nabi pakat selimutkan Nabi. Ataupun kalau kita kata, kalau Nabi kata kitab kepada Siti Khadijah tapi dengan zammaluhu. Zammilu ni Nabi guna jamak sebab Nabi sedang ketakutan. Tolonglah pakat-pakat ramai-ramai selimutkan aku. Jadi Nabi sedang menggeletar, takut sallallahu alaihi wasallam. Faqala zammiluni fazammalu. Lalu diselimuti. Baginda mereka menyelimuti akan baginda sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba, pada pergilah daripada baginda ini keterkejutan, kekagetan. Maknanya kekejutan, mana rasa kaget baginda sallallahu alaihi wasallam, rasa terkejut. Faqala li Khadijah sallallahu alaihi wasallam, kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, wa akhbaraha al-khabara, dan Nabi menceritakan khabar cerita itu apa yang berlaku daripada awal sampai akhir kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Laqad khashitu ala nafsi,
sesungguhnya aku telah bimbang ke atas diri aku sendiri. Jadi apakah yang ditakuti oleh Nabi SAW? Maf'ulnya dihazafkan. Laqad khasyitu ala nafsi. Boleh tengok dalam Fathul Bari. Jadi ada beberapa ihtimal apa yang ditakuti, kata Imam Ibn Hajar. Yang paling jelasnya yang Nabi bimbang takut mati. Lakut apalah nak jadi aku nak mati ke nak apa ni aku ni. Laqad khasyitu ala nafsi. Itu ihtimal yang paling jelas, yang paling dikhawatiri oleh Nabi SAW. Apalah yang berlaku pelik sangat ni kepada aku, iaitu kebimbangan Sayyidina Rasulullah SAW pada ketika itu. Ada lagi ihtimal-ihtimal yang lain yang disebut dalam kitab Syarah Fathul Bari, antaranya Nabi bimbang takut berlaku ikhtilalul aqli, berlaku kepincangan akal terhadap fikiran baginda SAW. Itu juga perkara yang disebut oleh yang dibimbangi oleh Nabi SAW pada saat itu. Apalah nak jadi pada aku ni? Laqad khasyitu ala nafsi faqalat lahu Khadijatu kalla. Lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang salihah, isteri yang hasifah, isteri yang cerdik, Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid itu berkata kalla, tidak sama sekali. Ini seorang manusia yang sangat cerdik. Kata guru kita Syekh Ahmad Umar Hashim hafizahullahu taala, atas dasar apa dia katakan la? Nanti dia akan sebut wallahi lan yukhzikallahu abada. Demi Allah, dia bersumpah pula dengan yakinnya, demi Allah kamu jangan takut. Ma yukhzikallahu abada. Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu, tidak akan menghinakan dikau, wahai suamiku, selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak akan menganiaya orang seperti kamu. Apa sebab? Allah Ta'ala tidak akan memidasi kamu. Allah Ta'ala tidak akan membuatkan perkara yang aniaya kepada kamu. Ma yukhzikallahu abada. Innaka la tasilur rahimah. Sesungguhnya engkau seorang yang suka menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla. Dan kamu ini menanggung orang-orang yang menjadi bebanan. Wa taksibul ma'dumah. Dan kamu mencari pencarian kepada orang yang tidak mempunyai pencarian. Waifa, dan kamu memuliakan tetapi atas musibah-musibah yang benar. Mana kalau ada berlaku bencana, berlaku kebakaran, berlaku apa, kamulah orang pertama sampai. Mana sebelum wakil rakyat siapa tu, kamu dah sampai dah. Kamulah orang yang sentiasa buat kebajikan dalam hidup kamu. Jadi apa maksud ni? Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maksudnya sana'iul ma'rufi taqi masari'as su'i. Katanya Syekh Dr. Ahmad Umar Hashim hafizahullah taala, sana'iul ma'rufi taqi masari'as su'i. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia akan mengelakkan kita daripada kecelakaan. Apabila seorang itu sentiasa hidup dengan sentiasa membuat kebaikan kepada orang, tak pernah berlaku dalam sunnatullah, dalam perjalanan hidup manusia mana-mana pun, dia sepanjang hidup buat baik, akhirnya mati bencana. Tak pernah berlaku begitu dalam sejarah manusia mana-mana pun. Dalam sejarah alam lumrah amlanya manusia yang baik, akhirnya mati binasa. Tak akan berlaku gitu. Mesti dia akan mendapat keselamatan dan kemuliaan oleh Allah Ta'ala sepanjang hidup dia, ataupun penyudah urusan dia pun tentu baik juga. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrib dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Jadi diceritakan oleh guru kami Syekh Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi hafizahullahu ta'ala, bahawa ada seorang perempuan daripada Jerman masuk Islam kerana hadis ini, hadis pertama daripada Sahih Bukhari, hadis dalam Kitabul Bad'il Wahyi ini. Kenapa? Sebab dia kata Siti Khadijah radhiyallahu taala anha telah menyebutkan kemuliaan Nabi SAW. Berapa kemuliaan disebut? Innaka latasilur rahimah. Dia kata kamu menghubungkan silaturahim, satu. Yang kedua, kamu menanggung orang-orang yang menjadi bebanan orang lain. Tahmilul kalla. Orang yang jadi bebanan orang lain kamu tanggung. Kalau keluarga semua tak peduli, kamu akan ambil peduli, ambil cana kepada orang yang tidak dipeduli kepada orang lain. Itu sifat Nabi SAW. Kalau ada orang dibiarkan, Nabi akan ambil peduli terhadap orang tersebut. Ini sifat baginda Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu.
wa taksibul ma'dumah, dan kamu mencari perusahaan bagi orang yang tidak mempunyai pencarian, wa taqrid dhaifah, dan kamu muliakan tetamu, wa tu'inu ala nawawi. 5 perkara yang disebut di Siti Aisyah radhiyallahu anha ini. Kata Siti Aisyah, katanya seorang pengkaji daripada orang Jerman, dia kata Siti Khadijah radhiyallahu anha seorang perempuan, seorang isteri. Mana ada dalam sejarah seorang isteri sebut kemuliaan suami? Tak ada isteri yang sebut, oh kamu ni bagus, kamu ni bagus, kamu ni bagus, kamu dah. Banyaknya isteri ni sebaliknya. Walau suami dia baik macam mana pun, walau suami dia bagus jauh pun, orang tanya, dia kata beginilah, di suami saya. Orang lain kata suami begini, bagus, 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 bagus. Tapi isteri kata, tak lagi, tak baik. Oh kata ustaz, enggak, ustaz pun, bagus tu ialah. Jadi, tetap seorang suami itu biasa pada pandangan isteri dia sendiri tidak nampak tinggi. Tapi kalau sampai 5 sifat kebaikan, katanya orang perempuan Jerman itu, kalau 5 benda baik disebutkan sekaligus, kalau mengikut kaedah seorang perempuan, mesti orang laki-laki lebih daripada ni. Maknanya mestilah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini lebih daripada 5 yang disebutkan. Mengikut kaedah orang perempuan biasa. Kata, aku orang perempuan dah aku tahu. Seorang perempuan dia tidak akan pandai tinggi kepada suami dia. Tidak akan sebut, kalau dia tahu pun dia tak akan sebut kemuliaan suami dia. Dia tak akan mengaku. Mati dulu suami dia baru dia mengaku kebaikan suami. Jadi apabila seorang isteri seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, dia sebut 5 perkara ini mengikut kaedah orang perempuan, pasti Nabi kita SAW lebih daripada 5 ni. Mana kebaikan baginda mesti mengatasi apa yang disebut. Ini mengikut sipil biasa. Semua ustaz-ustaz yang ada dalam program ni boleh tahulah. Boleh tahu, tak boleh tanya ustazah masing-masing. Boleh tanya isteri masing-masing. Saya ni macam mana? Saya di sisi awak. Mungkin orang lain puji melangit kita, tapi isteri kita tengok kita biasa je. Tapi Siti Khadijah, masya-Allah, tabarakallah, dia on the spot boleh sebut 5 kebaikan Rasulullah SAW yang nampak sangat. Maknanya lebih lagi. Nabi kita SAW lebih daripada apa yang dinyatakan dalam hadis ini. Jadi, kerana kajian ini, atas kajian ini, seorang perempuan, dan perempuan ini ditemui oleh guru saya, Syekh Mustafa Abu Sulaiman Nadwi, warga negara Jerman. Dia datang melawat ke negeri Mesir dan atas urusan dengan majlis urusan resmi, dengan yang jadi tetamu Syekhul Azhar. Maka dipertemukan oleh Allah Ta'ala perempuan itu dengan guru kami. Fam talaqat bihi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Maka Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha telah bertolak pergi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah didatangi endah Nabi bersama dengan Nabi, bertemu dengan Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Siapa? Ibn Ammi Khadijah. Itu sepupu anak paman kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebab Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu ialah, siapa dia? Ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Jadi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ini ialah, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad, sepupu Siti Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyyati. Adalah dia Waraqah ini seorang laki-laki yang telah mengikut agama Nasrani. Agama Nabi Isa alaihissalam. Tanassara itu disebut kepada Nasara lah, ataupun Nasraniyah. Fil jahiliyah, pada zaman-zaman orang jahiliyah sebelum Islam, dia mengikut agama Nabi Isa alaihi salam. Wa kana yaktubu al-kitab al-ibraniyya fa yaktubu min al-injil bil abraniyyati ma syaa Allah an yaktuba. Dan dia ini seorang yang menulis kitab dalam bahasa Ibrani, maksud dia menyalin kitab Injil. Jadi dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Fayaktubu minal injili bil ibraniyyati ma syaa Allah an yaktuba. Maka
dia telah menulis daripada kitab Injil dengan bahasa Ibrani, itu Masya Allah yaktubah. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki dia tulis. Mana dia ni boleh salin lah. Dia telah buat salin kopi. Apa dia ni pada zaman dahulu dia menyalin kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran, dan adalah dia seorang lelaki yang sudah tua. Kabiran mana tua yang sudah lanjut usianya. Syaikhan tu mana at-ta'inu fis sinni. Mana orang yang sudah lanjut usia lebih 40 tahun, bukan 40 tahun ni, lebih daripada 40 tahun. Kabiran, yang sudah tua, qad amiya, sudah apa dia ni? Sudah matanya sudah tidak nampak. Dalam setengah riwayat kata, dalam setengah kitab-kitab sirah, bahawasanya adik perempuan kepada Waraqah bin Naufal ini dahulunya antara orang yang pernah menawarkan diri untuk berkahwin dengan Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi kita SAW. Faqalat lahu Khadijah. Maksudnya dia ni angkatan generasi lampau. Walaupun dia tu pakat sepupu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, tapi dia itu lebih terdahulu, generasi lama. Faqalat lahu Khadijah. Maka berkatalah kepada Waraqah oleh Siti Khadijah, ya bena ammi, wahai sepupuku, wahai anak bapa saudaraku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah olehmu daripada anak saudaramu. Jadi maksud anak saudara ini litalatuh, ini untuk meramuh mesra, untuk mendekatkan perasaan. Bukan maksudnya dia anak saudara Nabi, bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu anak saudaranya, bukan begitu, tapi mengikut uslub orang Arab, mengikut gaya bahasa orang Arab. Faqala lahu Waraqatu ya ibna akhi madza tara. Jadi Sayyidina Waraqah juga menggunakan bahasa yang sama. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, apakah yang kamu sudah lihat? Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah akan cerita apa yang dia telah lihat. Faqala lahu Waraqatu hadzan namus. Inilah an-namus. Maknanya pembawa khabar berita gembira. Dalam bahasa Arab, an-namus, orang yang datang secara senyap-senyap. Pembawa berita gembira, tapi secara senyap-senyap. Dia naik datang beritahu kita secara bisik-bisik. Dia bawa ni, dia nak berita gembira. Tapi dia sebut secara senyap-senyap. Itu orang membawa berita baik, dia panggil an-namus. Tapi kalau membawa berita buruk, dalam bahasa Arab dia panggil al-jasus. Al-jasus bawa cerita buruk. Kalau an-namus bawa cerita baik. Al-jasus itu zaman sekarang digunakan untuk perisik. Sebab perisik ni cari benda-benda yang tak baik, maklumat-maklumat sulit yang menyusahkan. Kalau an-namus itu yang melaporkan perkara-perkara yang baik-baik, yang menggembirakan. Mana hadzal bashir, ini pembawa berita gembira. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Dikata inilah namus, maknanya membawa berita baik, mana malaikat yang telah Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Allah Musa AS. Ya laitani fiha jad'a. Alangkah baiknya kalau aku pada kenabian ini aku masih muda. Mana fiha tu ai fi nubuwah, ai fi zamanin nubuwah. Alangkah baiknya kalau aku masih muda untuk mendapatkan masa kenabian kamu. Qala ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Dia kata alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika saat mana. Jadi macam mana adakah aku ini akan menghalau saya keluar? Adakah kaum saya ini akan menghayahum? Adakah mereka itu akan mengeluh? Mereka ini, anak beranak saya ni, yang bagi saya gelaran Al-Amin ni, adakah mereka ini akan menghalau saya keluar daripada Mekah? Soalan Nabi SAW tanya. Jadi soalan tak boleh terima. Jadi saya faqala na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiyah. Tidak datang seorang laki-laki pun sama sekali dengan seumpama yang engkau datang dengannya, mana dengan wahyu ini yang engkau bawa ini, melainkan akan diseterui. Jadi kata ulama, ini berdasarkan pengalaman ataupun daripada sejarah Nabi-Nabi terdahulu, ataupun daripada firasat daripada Waraqah bin Naufal.
Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Dan sekiranya aku sempat dengan harimu nanti, aku akan menolong kamu sebagai pertolongan yang sangat teguh, yang sangat membantu. Aku akan tolong kamu dengan sebenar-benar pertolongan. Itu janji daripada Waraqah bin Naufal. Thumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya. Kemudian tidak berselang masa lama lah Waraqah lepas peristiwa itu, dia juga meninggal dunia. Wa fataral wahyu, dan sunyilah wahyu, mana berlakulah, berhentilah wahyu untuk satu tempoh masa. Mana selepas daripada itu Nabi SAW tidak lagi menerima wahyu untuk satu ketika. Mana selepas peristiwa Jibril AS datang ke Gua Hira, maka fatratul wahyi, maknanya berlakulah ruang jurang di antara turun wahyu untuk satu masa yang agak lama. Jadi ada setengah ulama mengatakan kata sampai 3 tahun, ada kata sampai 3 bulan dan sebagainya. Itu perselisih lah di sisi ulama. Qala Ibn Shihab, berkata oleh Ibn Shihab. Siapa Ibn Shihab? Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama daripada tabi'in. Seorang ulama daripada ulama hadis juga ulama sirah. Dia daripada Zuhri. Zuhri itu maksudnya daripada kabilah Bani Zuhrah, daripada keluarga Siti Aminah binti Wahab. Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, telah mengkhabar akan daku oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Siapa Abu Salamah bin Abdurrahman? Ini tabi'in juga. Kibar tabi'in. Abu Salamah bin Abdurrahman itu anak dia kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa dia beritahu? Abu Salamah, anak putera kepada Abdurrahman bin Auf. Ingat, Abdurrahman bin Auf ini daripada kabilah Bani Zuhrah. Daripada kabilah Bani Zuhrah, mana daripada kaum keluarga Siti Aminah. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, daripada Quraisy, daripada kabilah Bani Zuhrah. Jadi Ibnu Shihab riwayat daripada puak-puak dia, daripada kabilah dia, daripada keluarga Bani Zuhrah. Ingat, an akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahawasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari daripada orang Ansar. Jadi tabi'in meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Siapa dia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma? Sahabat ibnu sahabat. Dia Jabir sahabat, Abdullah juga sahabat Al-Ansari, daripada kalangan orang Ansar. Ini sahabat Nabi yang terakhir sekali meninggal dunia di Madinah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Walhal Jabir bin Abdullah ini mencerita kepada Abu Salamah tentang fatratul wahyi, mana fatrah ketika mana sunyinya wahyu ataupun luangnya waktu terima wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi hadithihi, maka berkatalah Jabir dalam hadisnya ataupun dalam ceritanya, dalam hadis baina ana amshi, ketika mana saya Rasulullah SAW sedang berjalan, idh sami'tu sawtan minas sama', tiba-tiba idlil fujaiyah, aku telah mendengar akan suatu suara minas sama', daripada pihak langit. Aku dengar suatu suara. Mana suara itu suara yang didengar oleh Nabi SAW daripada pihak langit. Farafa'atu basari, lalu aku mengangkatkan pandanganku. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihra'a, maka tiba-tiba malaikat yang telah datang kepada aku di Gua Hira, jalisun ala kursiyin, duduk ia malaikat, ai huwa jalisun, ada khabar kepada malaku, ala kursiyin, di atas kursi, di atas suatu kursi, bainas sama'i wal ard, yang mana kursi itu dia terletak di antara langit dan bumi. Dalam satu riwayat lain disebut Nabi lihat di belah atas nampak dia, Nabi patung ke sebelah kanan pun nampak dia, dan tengok sebelah kiri tanah di antara langit dan bumi, duduk di atas kursi. Takutlah aku sekian kalinya Nabi takut pula. Faru'ibtu minhu faraja'tu. Jadi dalam semua riwayat dia
kata, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, aku ini Jibril. Aku ini Jibril dan kamu ini Rasulullah. Kamu ini utusan Allah. Kamu ini orang yang menerima perintah daripada Allah. Faraja'tu, maka aku pun kembali balik. Faqultu zammiluni, lalu aku berkata, selimutilah akan daku, selimutilah akan daku. Fa'anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rudda fahjur, fahamiyal wahyu wa tataba'. Allah ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qum, bangkitlah olehmu, fa'anzir, hendaklah kamu menyampaikan berita ancaman kepada manusia, berilah berita ketakutan kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu membesarkan dia, wa thiyabaka fatahhir, dan juga pakaian kamu hendaklah kamu bersih, wa rujza fahjur, dan juga perkara yang kotor, yakni berhala, hendaklah kamu tinggalkan. Fahamiyal wahyu, maka hangatlah wahyu. Maksud daripada situlah wahyu itu mula datang secara berterusan, wa tataba'a, dan sentiasa berturut-turutan, mana saling datang berdatangan, mana sentiasa datang secara tidak putus selepas daripada wahyu surah ya ayyuhal muddathir. Baik. Jadi berapa patrah wahyu tu tidak dapat dipastikan dalam secara jelas, boleh rujuk dalam kitab-kitab lain. Cuma ada setengah riwayat bahawasanya ada sebelum ya ayyuhal muddathir ni ada turun lagi ayat ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Jadi menurut daripada guru kita Syekh Wafiq Al-Hijazi hafizahullah taala, ketika dia mengajar kitab Bahjatul Nufus, ya ayyuhal, sebelum daripada ya ayyuhal muddathir ni turun dulu wahyu ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Ini menurut apa yang dia sebutlah. Jadi dia supaya kita faham, katanya beliau Syekh Wafiq Al-Hijazi, pertama sekali Nabi diperintahkan supaya iqra. Wahyu yang pertama itu iqra. Wahyu yang kedua itu ya ayyuhal muzammil, itu perintah supaya bangun pada waktu malam. Yang ketiga ialah ya ayyuhal muddathir, itu perintah supaya berdakwah. Jadi di sana tiga peringkat. Pertama sekali ialah belajar, yang kedua beramal dengan ilmu yang dia belajar, dan yang ketiga itu diperintahkan supaya menyebar atau menyampaikan ilmu yang diterima ataupun yang jari. Jadi itu tertib yang disebut oleh guru kita Syekh Wafiq Al-Hijazi hafizahullah taala. Jadi mula dengan iqra, ditengahi dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan disudahi ataupun disempurnakan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam itu dengan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Thumma qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Fadhal. Pukul apa dah? 11.37 Ustaz. Jam dah. Hadis yang pertama. Tak apalah. Asyan al-hadis al-awwal. Dah Ustaz, dah gitu. Banyak fawaid. Tak apalah. Bawa itu boleh baca sendiri kalau rajin. Mak nakal daripada Syekh tu tak ada tu. Khair. Ada tanya apa? Kita baca sekejap lah Fatul Mubin. Ada tanya apa sebelum tu? Sekejap 5 minit boleh kot. Jangan macam-macam tanya. Oh Syekh Ustaz Al-Imamul Kabir Al-Musannif ada, masya-Allah. Di Syekh Musannif. Ada. Allah. Ustaz nak tanya. Pada Nabi SAW boleh baca Iqra tu. Apa? Lupa soalan. Jadi Nabi baca tu ada setengah yang kata Nabi baca daripada lauhah. Ada ke? Ustaz pernah dengar ke riwayat yang Nabi baca daripada lauhah yang dibawa oleh Jibril?
Tak bunyi dah Ustaz. Dalil lah. Maknanya siapa dia yang mendakwa Nabi SAW membaca daripada lauhah, dia mesti datangkan dalil bahawa Nabi membaca daripada lauhah. Sebab Saya baca. keadaan Nabi kita SAW ummi ni, ini salah satu yang pun sebab Nabi tidak tahu membaca dan ini mukjizat bagi baginda SAW. Sebab Nabi SAW menceritakan ilmu yang tidak dapat disampaikan oleh orang membaca beribu-ribu kitab. Mana ilmu Nabi ni dihuraikan oleh para alim ulama sehingga beratus ribu jilid. Beratus ribu jilid ilmu huraian daripada Quran dan tafsirnya. Yang mana tak habis lagi huraiannya sampai ke hari kita ni, tak habis. Kita pun tak baca lagi. Yang kita baca sikit sangat baru. Ilmu kandungan. Jadi keadaan Nabi tak tahu membaca tu mukjizat bagi baginda SAW. Tapi kata ulama, kalau orang kata saya ni tak tahu baca, tak apa, ada masalah, Nabi pun tak tahu baca, maka mesti ditakzir. Ditakzir maksudnya mesti ditakdidkan dia, mesti disebab oleh pemerintah, pihak berkuasa, kerana dia nak menyamakan Nabi dengan kelemahan yang ada di dia. Kalau kita sekarang ni tak erti membaca, itu kelemahan dan keaiban yang besar lah bagi kita, sebab kita tidak tahu cara nak belajar, hatta tak erti baca Quran ni satu keaiban besar, butuh huruf Quran zaman sekarang ni. Di zaman Iqra pun ada banyak cara-cara untuk baca Quran ada. Tiba-tiba kita tak belajar Quran, satu kaedah besar. Maka tiba-tiba kalau kita kata, oh saya tak tahu baca, Rasulullah tak tahu baca. Astagfirullah, innallahu ghafurur rahim. Jadi dalam hadis yang lain kita akan jumpa selepas pada ni, fa'i ma yaqulu. Nanti kita akan jumpa dalam hadis Hisham. Mungkin belakang dalam kitab ni, belakang-belakang ni, kaifa ya'tikal wahyu. Jadi dalam hadis itu Nabi sebut fa'i ma yaqulu. Aku mengingati apa yang dia sebut. Maknanya Nabi SAW ingat apabila Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Nabi mengingati apa yang disampaikan oleh Jibril. Fa'i ma yaqulu. Jadi dapat daripada itu menjelas kepada kita bahawa Nabi ingat langsung apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Dan ini disokong dalam sebab nuzul bagi ayat Quran surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Sebab dalam sebab nuzul ayat tersebut bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nak segera baca Quran sebelum Jibril alaihi salam selesai menyampaikan wahyu. Maka Allah Taala larang, dia kata kamu tunggulah sehingga wahyu daripada Jibril itu selesai dulu, sebab Allah Subhanahu wa taala inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami akan menghimpunkan Quran, kami akan menghimpunkan Quran di dalam hati kamu, dan kamulah kami akan kamu boleh baca Quran pun juga dengan izin kami. Maka Nabi talaqi Al-Quran dengan Jibril alaihissalam, dengar dan Nabi baca, kemudian mengikut bacaan Jibril alaihissalam. Terus. Dan banyaklah ayat-ayat yang menunjukkan begitu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Maknanya Jibril alaihissalam datang dengan wahyu itu terus kepada hati Nabi. Mana Nabi tu hafal, tidak bacalah. Tidak kena mengulang seperti tengok di papan dulu, kemudian baru kita ingat, tu tidak. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang banyak, tidak mendekung lah pandangan tu. Walaupun benda tu boleh Allah Ta'ala boleh buat, tapi tidak ada dalil. Takat ni lah. Kita tak jumpa lagi dalil bahawa Nabi SAW membaca daripada luh yang dibawa oleh Jibril
alaihi salam. Ustaz nak tanya soal lagi Ustaz. Ya. Hak pasal kata hak fatrah hak lama apa tempoh masa hak turun wahyu tu ke? Hak kata Ustaz kata ada pendapat 2 tahun 3 tahun tu. Ana ada terbaca Ya, pasal kata orang musyrikin duduk nganyi ke Nabi kata Tuhan tak cara bernama tu yang menyebabkan turun surah Wadduha ke bernama Nabi bertakbir tu. Lagu mana hak tu pula Ustaz? Tu peristiwa lain tu. Oh, Dia peristiwa berlaku lain. juga peristiwa lain. Mana tu pun ada jugalah begitu. Maknanya lain. Maknanya untuk berkaitan dengan peristiwa tu memang wahyu pun lama juga tak turun lah kalau gitu peristiwa tu. Ya. Dia lama tu pun nisbi lah. Nisbi maksudnya bagi tempoh Nabi, sebab lepas daripada peristiwa ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal tatabak wahyu. Jadi kalau kita tengok dalam peristiwa hadisul ifki, peristiwa Siti Aisyah dituduh tu, ketika tu sebulan Nabi tak terima wahyu. Sebulan tak terima wahyu. Maksudnya bersenggangnya masa Nabi tak terima wahyu ini memang berlaku. Cuma berapa? Ada yang lama, ada yang sekejap, ada yang sebulan, ada yang begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, katanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah. Jadi kenapa dijarakkan wahyu tu? Supaya kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad itu pada hakikatnya dia manusia. Bukan kita kata baginda manusia biasa, tak. Nah, manusia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi manusia. Mana ketika tu Nabi tidak memiliki wahyu, tu bukan milik Nabi. Bukan pada ketika tu bila datang masalah Nabi tu boleh jawab dengan wahyu, tak. Sebab wahyu tu bukan hak Nabi. Allah Taala yang menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah tanya kepada Jibril alaihi salam, kenapa Jibril kamu tak datang pada setiap waktu pada kami? Maka Jibril AS menjawab, dan jawapan Jibril itu disebut dalam surah dalam surah Maryam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Mana kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhan kami. Maksudnya Jibril hanya datang pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti Jibril datang kepada Nabi itu lebih banyak pada jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan antara khususiat khasais Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda ini sentiasa didampingi ataupun sentiasa didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jadi bersenggangnya wahyu ni daripada satu wahyu itu berlaku beberapa kali. Maknanya bukan yang ni sebulan, yang ni seminggu. Jadi kalau lama tak datang wahyu tu, seolah-olah jarak masanya yang banyak. Seperti dalam kisah hadisul ifki, sebulan tak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang munafik cerita macam-macam kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala. Itu semuanya hikmah yang banyak. Wallahu a'lam. Allah. Tak ada kita buka baca Fathul Mubin sikit. Boleh? Boleh Ustaz. Ambil sekejap lah sebab saya tak tengok mana kita ada tak? Tak apa. La asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Orang tanya, kenapa baca kitab payah Kenapa baca kitab macam Fathul Mubin ni payah, bukan main payah. Tak, pertama sekali, alhamdulillah, saya suka pada satu perkataan yang disebut oleh seorang pensyarah Al-Azhar. Dia kata kitab-kitab yang payah inilah menguji keikhlasan kita dalam belajar. Kitab-kitab yang payah inilah
yang menguji. Betul ke tak kita ikhlas nak belajar? Kalau kita tak ikhlas, alah payah aku belajar kitab ni. Jadi kita baca arba'in, baca mutasab jamrah tu secara mendatar gitu. Itu satu supaya kita kata lah belajar. Tapi bila kita masuk ke dalam kitab, macam kitab Fathul Mubin ni, kita masuk dalam hadis 40. Macam mana kita belajar dengan para alim ulama? Lagu mana para ulama radhiyallahu alaihim memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barulah kita tahu tingginya langit. Barulah kita tahu langit tu tinggi. Kita baru tahu kita masih lagi berada di umbi pokoknya. Pokok kelapa. Kita baru duduk garu umbi. Itu bahasa orang dalam keluarga saya. Baru duduk garu umbinya, orang lain duduk pakai langit hijau. Kita baru menggaru umbi kelapa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulum shaykhina fid darain amin. Wa al fil alamin lil istighraqi. Wa al fil alamin lil istighraqi. Dan bermula alif lam pada lafaz al-alamin dalam kata musannif alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula alif lam pada al-alamin tu maknanya lil istighraq, maknanya menenggelamkan seluruh alam. Maksudnya masuk, merangkumi seluruh alam. Masuk belaka. Maknanya wa jam'ul alami syazun. Dan bermula jamu alam itu syaz. Maknanya bukan jamak lah. Maksud jamak dia tidak ada mufrad. Mufrad ada tapi dia tak ada jamak. Dia isim jamak. Maksud dia tu memang sudah benda yang tidak ada mufrad bagi dia. Alamun. Jadi kalau dia katakan wa jam'ul alami syazun, kata li'annahu ismu jam'in kal anam. Sebab lafaz al-alamin tu memang nama yang menunjukkan makna jamak dia. Tidak ada mufrad bagi dia. Itu beza jamak dengan isti jamak. Kalau jamak dia ada mufrad. Mufrad musanna jamak. Kalau isti jamak tu dia memang dia makna dia banyak dah. Kal anam, seperti manusia. Lafaz anam tu makna manusia tapi dia tidak digunakan untuk mufrad. Memang manusia yang ramai. Dalam syair kata fa in ta'udul anama fa in tu'addul anama fa anta minhum. Okay. Fa in ta'uddul anama fa in tu'addul anama fa anta minhum. Fa innal miska ba'du damil ghazali. Fa innal miska ba'du damil ghazali. Dalam ilmu bayan kita belajar tu syair tu. Saya teringat syair itu sebab apa? Sebab dia guru saya yang mengajar ilmu bayan di sekolah Mahat tu duduk di hospital sekarang, Ustaz Abdul Halim hafizahullah taala wa mata'ana bi sihhatihi. Saya belajar ilmu bayan tu dengan dia mula sekali Ustaz Halim ni. Dia mengidap kanser katanya. Tahap 4 ke tahap 3 tak tahu lah. Mudah-mudahanlah kita ingatlah untuk kesihatan dia. Ustaz Abdul Halim hafizahullah taala wa mata'ana bi sihhati amin. Li'annahu ismu jam'in kal anami wa jam'uhu bil wawi wan nuni asyaddu. Dan bermula jamaknya jamak alami dengan waw dengan nun tu lebih syaz lagi. Mana lebih jauh daripada penggunaan orang Arab dan juga lebih menyalahi kias. Isti'mal pun tak ada dan juga kaedah pun tak ada. Li'adam istikmalihi syurut hadzal jam'i. Kenapa? Kerana tidak mencukupi akan dia akan alam itu syarat bagi ini jamak. Kerana tidak cukup bagi lafaz alam itu akan syarat bagi jamak. Apa dia?
Lakin lamma kana ba'du madlulihi wa humul uqala'i ashrafa. Baba bagi kana. Lakin tu istidrak. Oleh kerana setengah daripada madlulnya, setengah daripada madlul mana ma dalla alaihi lafzul alam. Mana setengah daripada makna yang ditunjukkan oleh lafaz alam itu, wahumul uqala, itulah orang-orang yang berakal. Mana bila sebut sekalian alam tu termasuk yang berakal dan juga tidak berakal. Asyrafa, jadi setengah daripada makna dia tu lebih mulia. Ghulibu, maka ditaglibkan mereka itu. Al-alamin. Jadi al-alamin tu kenapa dia guna jamak tu, dah kata masuk belaka. Jamak ghairu akil dengan ghairu akil. Apabila makna dia untuk merangkumi. Dalam alam itu ada yang makhluk yang berakal, ada makhluk yang tak berakal. Kenapa diguna alamin? Kenapa tak guna alimah ke, alamah ke? Contohnya alimat ke? Sebab jamak ghairu akil. Dia kata min babi taglib, dia kata diwalikkan yang berakal. Maksudnya yulibul uqala ala ghairul aqili ataupun ala ghairihim. Seperti umarani wa mana ba'dul muhaqqiqina kaunahu jam'an li'alamin bal huwa ismu jam'in lahu li'alla yalzama annal mufrada a'amma min jam'ihi liikhtisasil alamina bil uqala'i wa syumulul alami lahum wa li ghairihim. Fahuwa nadhiru qawli Sibawayhi laisa a'rab. Sekejap. Fahuwa naziru qawli Sibawayhi laisa a'rab liqaunihi la yutlaqu illa 'alal badawiyyi jam'an li'arabin li syumulihi lahu wa lil hadari. Wajah sosil alamina bil uqala'i bal, nanti tu betul kan mana tu? Muni'a boleh. Muni'a ikhtisasul alamina bil uqala'i bal yashmalu ghairahum aidan kama sarraha bihi ar-raghibu wa innama ghulibu fi jam'ihi bil wawi wan nuni li syarafihim wa 'ala tanazzuli anna al-alamina khasun bil uqala'i fa huwa jam'un li 'alamin muradan bihi al-aqilu fala mahdhura hina idzin. Wa innama lam yajuz syaunun jam'u syai'in muradan bihil aqilu li anna syai'an laisa sifatan wala alaman fala yujma'u bil wawi wan nun. Allah. Tu dia. Seronok eh. Seronok. Ngamalak. Dia kata dan telah menegah oleh setengah ulama-ulama muhaqqiqin. Siapa dia ulama muhaqqiqin? Ulama yang tahqiq dalam ilmu lughah. Siapa dia? Ibnu Malik. Ibnu Malik mana tu yang kitab Alfiyah? Ya, tapi dia bukan kitab Alfiyah saja yang adanya, dia ada kitab tashkil, kitab apa lagi? Kitab kita tak pernah buka tu. Dia kata tertegah, dia kata maksud dia tertegah bahawa alamin tu jamak kepada alam. Kenapa?
bal huwa ismu jam'in lahu. Bahkan ia tu al-alamin tu isi jamak kepada alam. Kenapa? Li alla yalzama. Ni ta'lil dia. Ta'lil al-man'i tu. Lam tu alasan daripada Ibn Malik. Tengok daripada muhaqqiqin. Li alla yalzama, supaya tidak datanglah ilzam, supaya tidak datang orang beritahu, orang cuba bujuh balik pada dia, annal mufrada a'ammu min jam'ihi. Orang akan hujah balik. Orang akan menolak hujah kita. Dia akan jadi mufrad itu lebih luas daripada jamak. Macam mana mufrad lebih luas daripada jamak? Dia kena jamak lebih luas daripada mufrad. Macam mana makna mufrad? Maksudnya, makna mufrad tu lebih rata, lebih luas daripada jamak. Cuba tengok molek. Likhtisasil alamin bil uqala. Kerana tertentunya lafaz makna alami itu kepada mereka-mereka yang berakal sahaja. Baik, satu. Wa syumuli atas kepada ikhtisasi, dan merangkumi lafaz alam mufrad dia ataupun lahum aidil uqala wa li ghairihim. Jadi macam mana kita kata alam? Alam itu merangkumi benda yang berakal dan tak berakal, mufrad. Alam tu mufrad, singular. Pluralnya boleh hanya orang berakal je. Mufrad dia. Orang berakal dengan tak berakal. Tapi jamak dia yang berakal saja. Ni. Marah Ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Jadi kata kalau begitu tak boleh. Alami bukan jamak, tapi dia isi jamak. Ni alasan. Hujah. Sebab apa hujah dia mari begitu? Sebab tak mahu dihujah balik. Supaya li alla yalzama annal mufrada a'amma min jam'ihi. Punyalah rajin dia mikir tak. Katanya Syekh Qanati Fauzi. Syekh Qanati Fauzi, saya tak pernah belajar dengan Syekh Qanati Fauzi ni. Saya baca, ambil faedah-faedah daripada pih dia. Gitulah. Katanya Syekh Qanati Fauzi, ilmu nahwu ni memang berlegakan pada kitab ni, kitab Ibnu Malik ni. Kitab Ibnu Malik, mana kitab Alfiyah, Tashil, Sarah Tashil tu. Tu kitab tu. Tu ilmu lughah ni berlega tu. Walaupun nak siapa nak naik kepada si bawah pun, kitab si bawah tu kitab Quran Nahwi. Tapi dia kata berleganya ilmu nahwu ni duduk pada kitab Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Tak apalah. Dia ni oleh kerana Ibnu Malik itu guru pada itu kitab kita siapa dia? Guru kepada Imam Nawawi, kita ra'ilah radhiyallahu taala anhu arda. Kan? Imam Nawawi radhiyallahu anhu qara'a kitaban min tasannifihi. Dalam biodata. Kalau kita baca biodata dia belajar dengan Imam Malik satu kitab daripada kitab Ibnu Malik. Kitab mana tak tahu tu. Dia baca Ibnu Malik satu kitab daripada kitab Ibnu Malik. Bahkan kata setengah ulama-ulama yang mensyarah ke Alfiyah dan kita pun sebut bila Imam Ibnu Malik radhiyallahu anhu syarahkan ibtida' bin nakirah. Apa dia ni? Allahumma salli ala sayyidina wa la yajuzu ibtida' fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana tu. Dalam mata Alfiyah tu. Wa rajulun minal kiram ada Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Tak apalah, ala kulli hal. Belajarlah dulu. Baik. Wali ghairihim fahuwa nadhiru, maka ini alam ataupun bandingannya kata-kata orang Arab, sibawaihu laisa a'rab. Sibawah tu bukan orang Arab. Mana bukan? Bukan daripada kalangan orang Arab. Orang Arab Badui.
Laisa arak tu isim laisa. Jam'an dia, khabar dia. Cuba tengok mula. Bahawa Nadir Sibawih tu jadi makhluk kau ke? Kalau sini nazir qaul Sibawih, qaul Sibawih. Qaul. Idafah. Kau. Boleh. Ambo hak sekali lah tadi memang sebab kita ambo ni tak ada titik maaflah. Tadi memang baca hak mula-mula sekali baca tu memang bayar hak tu, tapi bila baca hak mula kata takut Sibawih je jadi mubtada. Naziru qauli Sibawih. Nak cari mana ni kata-kata Sibawih ni kena buka Quran dia. Lah, bukan Quran Nahwi. Laisa a'rab. Ya. Laisa a'rab jam'an li a'rab. Laisa a'raba jam'an li a'rab. Bukanlah a'rab itu jamuk kepada lafaz Arab. Tu dia. Yuk mari ta'lil dulu. Laisa a'rabu jam'an li arabin. Tu dia. Likaunihi kerana lafaz a'rab tu la yutlaqu illa 'alal badawi. Tidak diitlaqkan lafaz a'rab melainkan kepada badawi. Mana laisa jam'an li arabin. Tu dia khabar dia. Khabar bagi laisa. Main Ibn Hajar. Li arabin. Li syumulihi lahu walil hadari, sebab merangkuminya lafaz arab tu bagi lahu, bagi lil badawi wal hadar. Mana badawi ni yang primitif, yang berpindahan dia. Kalau hadari itu hak duduk tepat, hak duduk setepak, yang tidak berpindah. Wa jawabuhu. Tapi sebelum pada kita pergi jauh ni, saya nak pergi dulu. Ingat itlaq perkataan Arab ni daripada istiqaq daripada apa? Sebelum pada kita pergi jauh dah. Araba ya'rubu. Ingat. Cuba cek balik. Araba ya'rubu mana kau? Araba ya'rubu intaqala yang takid dulu. Araba ya'rubu mana berubah. Sebab di nama ke i'rab tu i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi kan. I'rab tu nama ke berubah kerana Arab tu jenis berubah. Jenis cepat berubah. Jadi araba ya'rubu intaqala yang takilu, orang Arab panggil arabah kan. Rabuk kus kuda tu dia panggil arabah kan. Kus orang naik kuda tu dia panggil arabah. Kereta dia panggil arabiyah. Orang mesti. Ya Allah, saya orang Arabiyah. Apa yang tak dia ke kereta tu? Arabiyah tu hak dia. Sebab kereta tu wasailun nakli. Benda yang sentiasa bergerak. Yang tak dia kalimah Arabiyah. Jadi kan. Ya. Baik, jadi kalimah dia tu pada intiqal dulu mula-mula. Hadari. Jadi dia kata Arab, isim jenis Arab tu merangkumi Badawi dengan Hadari. Arab hanya kena pada Badawi. Orang Badawi ya macam mana Arab tu jadi jamuk kepada Arab. Wa jawabuhu, jawab kepada apa ditegah oleh setengah. Jawabu man ikhtisasil alamina bil uqala, ataupun muni'a ikhtisasul alamina bil uqala. Kita tegah tertentu lafaz alamin tu dengan makna orang berakal sahaja, makna kena kepada afrad orang berakal sahaja. Bal yashmalu ghairahum aidan, bahkan merangkumi juga lafaz alamin tu kepada ghairahum ay ghairul uqala aidan, kama bagaimana telah disebut oleh Imam Ar-Mati Sunnati wal Balaghah dan Asyur. Mana seolah-olah dia tak tahulah ragib mana ni.
Kata telah ambil faedah daripada dia oleh Imam Suyuti dalam kitab Mizhar fi Ulumil Lughah. Ragib ni. Ragib mana kita duk kelitah kau ragib Asbahani lah. Tapi kena tengoklah kita ragib tu pula kita siapa dia ada tak? Siapa dia tengok boleh tengoklah dari situ. Siapa dia ada, kamu tak ada. Siapa dia ada tengoklah. Lagu mana perbahasan tentang Arab. Kembali. Kama sarraha bihi ar-raghibu wa innama ghulibu fi jam'i. Cuma ada faedah jugalah. Daripada hak daripada catatan Syekh Hasan Madabiri ni. Dalam hasyiah tu dia kata dia tu ahli a'immatis sunnah wal balaghah. Dia bukan saja ilmu lughah, tapi dia juga ilmu hadis. Mana dia tu cara penterang riwayat. Sebab hadis ni salah satu daripada madah lughah. Mana sebab ilmu lughah ni kena betul dengan hadis, dia tak boleh hadis dibetulkan dengan lughah. Wa innama ghulibu fi jam'ihi bil wawi wan nuni li syarafihim. Hanya sahaja digalikkan mereka itu pada jamaknya dengan waw dengan nun li syarafihim ay li syarafil uqala. Mana kenapa guna waw dengan nun? Itu kerana kemuliaan orang berakal di atas orang yang tidak berakal. Mana daripada afraq uqala tu lebih mulia daripada afraq yang tidak berakal. Walaupun alam tu lebih banyak orang tak berakal pun. Wa annal alamina khassun ay wa ala tanazzuli. Dan kalau kita turun, maksud turun sini, kalau kita andaikan kita turutlah kata pendapat yang mengatakan alamin itu hanya khusus bagi orang berakal saja, fahuwa jam'un li'alamin muradan bihil aqilu. Maka kita kata uqala itu jamak bagi alam. Yang dikehendaki dengan alam tu yang berakal saja. Kalau kita tanazzul, mana kita walau lah kita nak ikut pendapat yang mengatakan alam itu hanya khusus bagi orang berakal, maka kita kata alam tu Allahumma salli ala Muhammad, kita kandakkan dengan dia yang berakal sahaja. Fala mahdhura hina idin. Maka tidak ada salah apalah pada ketika itu. Mana tidak ada benda yang salah pada ketika. Wa innama lam yajuz syaunun jam'u syai'in. Hanya sahaja tidak sah kita buat syaunun sebagai jamak bagi syai'in. Syai'in kita apa jadi asya'. Dia kata muradan bil aqil. Kita jamak untuk maujud kan? Maujud ni merangkumi yang berakal dengan tak berakal. Bahkan kata ulama syai'un tu boleh merangkumi Allah Ta'ala pun. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Dia kata kenapa tak boleh syai'un tu dijamakkan dengan syaunun ataupun syunun. Syunun. Dia kata kita buat jamak sebagai kita niatkan berakal sahaja. Mana syunun maknanya sebagai kita maksudkan dengan syai'un tu yang berakal sahaja. Tak boleh tak? Dia kata li'anna syai'an tu ta'lil bagi man'un. Ataupun ta'lil adamul jawaz. Li'anna syai'an laisa sifatan wala alaman. Karena syai' itu bukan sifat, bukan isi alam. Fala yujma'u bil wawi wan nun. Maka tidak boleh dijamakkan dia dengan waw dan juga tidak boleh dijamakkan dengan nun. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala pada tu mungkin tak tengok mana tak lagi lama-lama. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Jadi bila kita baca ni kita tahulah langit tu tinggi. Kita tengok skala dekat, dekat ya. Langit tu tak. Tapi bila kita baca, keltera naik, rukah naik sekali. Naik pokoknya tu baru tahu. Tinggi lagi langit Kalau kita naik KLCC pun, tinggi lagi naik. Tu maksud. Langit tu tinggi dah. Naik KLCC dah tu. Gila, Burjul Arab pun tinggi lagi langit tu.
InsyaAllah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala alam. Jangan tanya pelik-pelik lah weh. Kalau tanya pelik-pelik kita suruh Syekh Musanih jawab. Jazakumullah khair. Khair. Jadi khilah alamun tu adakah dia jamak atau isim jamak bagi alam lah Ustaz? Jamak Ibn Hajarnya boleh kata ittifaq, cuma beza pada ta'lil. Ta'lil pasal apa ta'lil jamak tu? Jadi pendapat Ibn Hajarnya dia jamak bukan isim jamak. Dia jamak, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia beza pada ta'lil ya. Ta'lil dia tu mana merangkumi tu. Bukan kayak Ibn Hajar berkata jamak isi jamak juga. Dalam kitab tu jam'u alamin. Pak awal dulu ke. Kita bahas al-alamina jam'u alamin. Alamah sayati tu. Alamah sayati. Kepada bagilah wa in jaraina alamah sayati. Mana ma sayati minal i'tirad. Iyalah. Dah ada ayat juga, dia ayat gitu dah, tapi lagi akan datang i'tirad ni. Sebab madlu tu lah. Sebab madlu dia, tegap dia. Madlu dia tu menakumi yang berakal dengan tak berakal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mana lain pada Allah dengan sifat dia kena belaka lah, berakal dengan tak berakal tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa alam. Tak apalah tu. Tafsir tu kali kena tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.